kita kita jemput ya panel ketiga kita pada hari ini, sahabat saya Encik Muhammad Zakir Shah Mirban Shah. Okey, Encik Zakir Shah daripada Hazza Center of Excellence, pengurus kanan di Hazza Center of Excellence. Beliau background ya, latar belakang beliau adalah hospitality, bidang perhotelan, pernah bekerja dengan Malaysian Airlines System, MAS, pernah bekerja di hotel-hotel bertaraf 5 bintang di dalam negara, dan mempunyai pengalaman luas dalam bidang hospitality plus latihan kemahiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, itu dia sahabat saya. Okey, Encik Shah, skop ataupun soalan-soalan ataupun kupasan daripada Encik Shah ni mungkin agak berbeza sikit, sebab dua orang panel yang awal tadi lebih cenderung menceritakan tentang industri kimpalan itu, program kimpalan itu, dan apakah yang dapat dimanfaatkan daripada program dan juga latihan dalam bidang kimpalan ya, kemahiran dalam bidang kimpalan. Jadi untuk keseluruhannya di sini, saya yakin dan penuh percaya kita punya audience ni hari orang ramai yang mengikuti program kita ataupun sesi kita pada hari ini juga memikirkan apakah program-program lain, program-program kemahiran lain yang ada di luar sana yang mereka boleh rebut peluang itu, seterusnya mengikuti latihan kemahiran itu demi kerjaya masa depan mereka. Jadi kita buat khas Encik Zakir Shah hari ini untuk berkongsi dengan kita skop lain daripada latihan kemahiran ini, bukan hanya kimpalan tetapi hospitality. Mungkin Encik Shah boleh terangkan, dan secara umumnya apakah latihan kemahiran itu secara keseluruhannya. Okey Encik Shah, soalan saya di sini, lulusan kemahiran ni, graduan lulusan kemahiran ni, daripada pengalaman, pandangan Encik Shah selama ni, apakah impak mereka kepada sektor-sektor industri? Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Cik Saiful dan kedua panel dalam bidang welding, Cik Saza dan juga Cik Azizul, dan juga kepada peserta pada petang ini, webinar petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakir Shah bin Mirban Shah, pengurus Pusat Bertauliah Hazza Center of Excellence Ipoh Perak. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kerana tuan-tuan berjaya stay 2 jam. Bukan senang nak mengadap, nak dengar, melihat dan dengar saja. So saya cuba kupas soalan berkenaan impak pelatih-pelatih latihan kemahiran kepada industri. Okey, terutamanya industri hospitality, sebab kami di Hazza Center of Excellence ni kami menjalankan program-program hospitality, iaitu kursus penyediaan dan pembuatan makanan dan juga kursus pembuatan pastry tahap 2 dan tahap 3. Jadi of course saya ni tak akan bercakap tentang welding ya. Kita akan bercerita tentang program hospitality yang melibatkan industri-industri seperti perhotelan, restoran, perkapalan ya, dan juga agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan. Okey, impak pada industri sebenarnya memang besar. Pelatih-pelatih kemahiran ini telah memberi satu impak yang paling besar kepada industri hospitality terutamanya, sebab saya ni duduk dalam industri hospitality ni daripada tahun 89. Saya mula join hotel industry pada tahun 89 hinggalah sekarang saya masih lagi terlibat dalam bidang hospitality. Kita nampak dahulunya di industri, pihak industri perhotelan terutamanya ya, dia tidak nampak kebolehan ataupun kelebihan pelatih-pelatih yang mempunyai SKM pada waktu dan ketika itu. Tahun 89 belum ada lagi, tak wujud lagi. Saya sendiri pun pelajar vocational, saya ambil vocational pertanian, saya pelajar pertanian. Tiba-tiba saya masuk dalam bidang hospitality. Saya join hotel. Masa tu pihak hotel tidak nampak, dan hotel terpaksa buat latihan in-house untuk melatih pekerja-pekerja baru dia. Tetapi apabila Jabatan Pembangunan Kemahiran mewujudkan sijil kemahiran Malaysia ini, jadi pihak-pihak industri dapat
impak yang besar. Satunya penyibatan masa. Pihak industri tidak lagi perlu melatih pekerja-pekerja baru dia disebabkan mereka ini telah terlatih terlebih dahulu. Telah disiapkan oleh pusat-pusat latihan kemahiran untuk bersiap sedia sebelum masuk di industri. Kami di Haza, kami akan menjalankan latihan untuk pelatih-pelatih bidang masakan dan bidang pembuatan pastry ini daripada scratch, daripada A sampailah dia bersedia untuk ke industri. Dan apabila mereka ini lulusan latihan kemahiran ini masuk dalam industri, mereka tidak ada lagi kejutan budaya. Dia orang dah terus boleh masuk kerja dan terus buat kerja dan boleh perform. Jadi pihak industri nampak perubahan ini, nampak sangat. Seperti saya ambil contoh diri saya dulu. Sebelum saya masuk industri mula-mula dengan zero knowledge, dengan tidak ada latihan, saya masuk gitu je. Jadi pihak hotel terpaksa mengeluarkan kos, ambil lebih masa untuk melatih saya, membiasakan diri dengan SOP, syarikat, berbagai. Tapi apabila ada program latihan kemahiran, pelatih-pelatih kemahiran sudah disediakan, telah diadakan persediaan awal di pusat-pusat bertauliah, dan apabila dia masuk industri, pihak industri cukup senang untuk terima pelatih-pelatih SKM. Banyak ya, kita dah mengeluarkan di Haza Center Auslan, kami telah melahirkan lebih kurang hampir ke 500 graduan latihan kemahiran tahap 2 dan tahap 3, dan mereka sekarang ni berada di industri pelbagai industri, perhotelan, perkapalan, ada yang kerja atas kapal. Walaupun tadi kita dengar Cik Rizul kata ada budak welder kerja di pelantar minyak, malah kami di Haza pun ada budak kami yang masak di pelantar minyak dan gaji dia 30,000 sebulan. Cumanya dia tak dapat balik lah, sekali balik duduk lah dekat tengah laut tu kan. Tetapi nak ceritakan yang impak yang amat besar, iaitu syarikat ataupun industri-industri tidak lagi perlu melatih pelatih-pelatih ni. Ya, dari segi pengeluaran kos, jimat, industri dapat menjimatkan kos tenaga buruh dia, dapat mengurangkan penggunaan levy syarikat juga. Sebab industri perhotelan dan industri-industri yang berkaitan dengan makanan ini, mereka tertakluk kepada pembayaran levy kepada kerajaan, levy latihan ya, levy latihan. Jadi mereka ni boleh guna levy latihan untuk melatih pekerja baru, pekerja-pekerja yang lama untuk di-upskillkan. Jadi apabila mereka menerima pelatih yang berlulusan latihan kemahiran ini, pihak industri memang pada hakikatnya mereka gembira dan mudah untuk mereka menguruskan pekerja-pekerja baru sebab tidak perlu lagi dah melatih untuk buat persediaan kepada pelatih-pelatih baru ini. Ya, dan secara tak langsung apabila pelatih-pelatih ini masuk ke industri juga dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Operasi syarikat dapat dijalankan dengan lebih efisien. Sebabnya bila you ada pekerja baru dengan latihan kemahiran ni yang dah ada sijil ni, mereka ni lebih tahu. Mereka dah tahu dah nak buat kerja, mereka dah tahu dah nak ikut SOP, mereka dah tak agak-agak, tak ada rasa takut lagi dah. Sebab kami di pusat latihan kemahiran mendidik mereka, mengasuh mereka, mengasah mereka daripada awal. Dan kami di pusat latihan menjalankan latihan sebenar seperti mana yang industri buat. Ini kelebihan pelatih-pelatih yang memiliki latihan kemahiran dan juga memiliki sijil. Okey, Cik Saiful? Saya rasa saya menjawab soalan tu. Ya, Alhamdulillah. Cukup jelas, cukup bersemangat. Power. Ya, cukup jelas, cukup bersemangat ya. Okey, kita lihat di sini. Perbezaan individu yang telah dipersiapkan dan telah diperlengkapkan dengan kemahiran iaitu skill berserta dengan pengetahuan dia bila masuk industri, impak dia macam mana. Saya share sikit apa yang Cik Syah cakap tadi. Saya juga daripada hospitality. Saya bermula daripada scratch. Masuk hotel tak boleh lah nak jawatan tinggi. Jadi waiter dululah. Lap meja. Hari-hari lap meja, tuang air. Lap meja, tuang air. Itu saja. Kemudian hotel bagi training. Bila hotel bagi training tu, kemahiran kita meningkat dan dari situ kita punya kerjaya meningkat. Itulah sikit sebanyak yang kita boleh share. Ya. Tetapi sekarang ni, peluang dan ruang terbuka cukup luas. Pergi pusat bertauliah yang menjalankan latihan kemahiran, daftar, buat latihan, industri dah tunggu untuk pekerjaan. Ya. Okey, baik. Satu perkongsian yang amat jelas yang cukup power tadi ya daripada Encik Syah.
Okey, soalan yang seterusnya pada ni Encik Syah, kalau boleh kupas sikit tentang fokus dan juga kecenderungan yang perlu ada ya untuk berjaya dalam bidang kemahiran yang mereka pilih ni. Khusus untuk kita punya peserta-peserta ini hari, apakah fokus yang perlu ada, fokus dan kecenderungan yang mereka perlu ada untuk berjaya dalam bidang kemahiran yang mereka pilih? Silakan Encik Syah. Okey, baik. Baik, pada merujuk kepada soalan kedua, Encik Syahrul, terima kasih. Okey, soalan kedua ni kita fokus kepada elemen-elemen yang diperlukan lah kepada pelatih-pelatih. Saya faham mungkin dalam yang mana ada kat dalam ni sekarang ni mungkin tidak akan mengambil latihan ini, tetapi boleh berkongsi dengan mungkin saudara mara, dengan kawan-kawan, dengan anak-anak, ya, dengan jiran-jiran, untuk sampaikan kepada mereka apa yang diperlukan oleh seseorang pelatih kemahiran ini. Apakah fokus ataupun kecenderungan yang diperlukan? Okey, dia sebenarnya mudah. Untuk program kemahiran ni, perkara pertama ialah niat. Bukan niat orang gas tu, tapi niat hati tu. Niat hati. Pelatih-pelatih perlu bertanya dulu. Niat dulu, apa yang sebenarnya dia nak daripada diri dia. Apa yang dia nak? Apa dia nak jadi? Contoh kalau dia nak jadi welder, so pasang niat dulu. Niat dalam hati, aku ni nak jadi welder. So kedua, minat. So pastikan minat kita tu betul-betul minat. Maknanya kita betul-betul mendalam. Contoh saya ambil contoh. Kalau saya nak jadi tukang masak, saya nak kena pastikan saya betul-betul minat masak. Orang yang minat masak ni, at any time you suruh dia masak, dia akan bangun masak. Ya, dia letih-letih balik kerja pun, tapi kalau suruh dia masak, dia akan masak. Itu orang yang betul-betul minat masak. Banyak juga student-student kami di Hazar yang asal mula masuk ke Hazar, tak minat pun masak, tak minat. Dia dipaksa oleh mak ayah, kadang-kadang ikut kawan, join kawan, masuk. Tetapi bila dia masuk, di situ kita build up minat dia. Kita build up minat dia. Antara ciri-ciri pelatih, kadang-kadang ada pelatih yang masuk asalnya dipaksa, tetapi apabila dia dilatih, dia diberi pendedahan yang betul, dia yang akan excellent compare to kawan-kawan yang asal kata minat. Masa daftar, oh saya minat je. Kan? Tetapi bila kami cek kenapa dia gagal, bila kita cek, bila setiap kali dia balik daripada pusat latihan, dia balik rumah tidur. Tetapi yang asal dipaksa ni, bila kita bagi dia sedikit ilmu, kita betul-betul didik dia dalam bentuk amali, ya, sampai kami kalau di Hazar ni, kalau tukang masak memang kalau orang tengok TV, orang sukalah because itu selebriti kan, dalam TV oh sonok chef masak, nampak simple, nampak cepat. Tapi hakikatnya di belakang tabir macam-macam ya. Kami di sini, budak-budak kami, pelatih-pelatih kami, selain daripada masakan, dia kena belajar pelbagai. Dia kena belajar bahasa, dia kena kenal equipment. So kita kena akan bagi pendedahan tu. Apabila dia dapat pendedahan tu, dia akan sedar dan dia akan minat. Dan kebiasaannya untuk menjadi seorang tukang masak yang hebat, selain daripada setiap kali berlatih, skillkan diri dia, ya, dia akan faham ikhlas, kena ikhlas. Bila masak, kena ikhlas. Bila ikhlas masak, insya-Allah masakan tu akan sedap. InsyaAllah. Okay. So, fokus dia, minat. Niat, lepas tu minat yang mendalam. Ketiga, disiplin. Of course, you pergi mana pun dalam hidup, kena disiplin. Pergilah, belajar di mana pun, kerjalah di mana pun, kena ada disiplin ya. Ya, tuan-tuan, kena ada disiplin. Adik-adik, kena ada disiplin. Disiplin ni penting sangat. Dan yakin dengan diri. Ya, yakin. Saya ada testimoni kami di Hazar ni. Kami di Hazar ni terkenal juga dengan pengeluar pelajar-pelajar yang dipanggil kekurangan ataupun special OKU student. Ramai. Kami ada ramai pelajar-pelajar yang duduk dalam kategori OKU, yang asalnya dulu tak berani nak pegang kuali pun takut, ya, yang mak ayah dia pun bimbang, takut dia pegang pisau terkerat jari, tetapi setelah dia datang ke Hazar, kita mold dia dan dia boleh keluar dan buat sendiri. Kita memang ada testimoni tu. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan diri dia. Sebab apa? Dia positif dengan diri dia. Banyak ibu bapa yang kadang-kadang skeptikal kan untuk hantar anak kepada pusat-pusat latihan kemahiran ni, sebab ibu bapa masih lagi terikat dengan apa kelulusan SPM anak ni. Nak juga anak tu lulus SPM, nak juga anak tu SPM, walaupun kita pada hakikatnya kita dah terpaksa terima yang anak tu memang akan gagal SPM. Tetapi walau bagaimanapun, kita pun dah nampak
dalam cabaran, especially sekarang ni dalam keadaan kita duduk dalam norma baru, orang panggil norma baru so latihan kemahiran juga terpaksa berubah, kami juga terpaksa bergerak secara norma baru. So kita nak melatih peserta-peserta kemahiran norma baru ni bukan satu benda yang mudah, tapi itulah cabaran dia, dan kami yakin setiap masalah yang timbul ataupun setiap halangan itu akan ada penyelesaian dia. So itulah kelebihan kita dalam bidang kemahiran ni. Orang-orang kemahiran ni dia akan cari jalan, dia akan cari solution untuk memastikan program itu dapat dijalankan dengan baik, memastikan pelatih-pelatih SKM ni betul-betul dapat keluar ke industri, masuk ke industri dan survive. Yang penting dia survival sekarang ni. We are talking about survival. So itulah yang kita terapkan di pusat latihan kemahiran, survival. Ya, kadang-kadang you boleh belajar tinggi, tetapi bila you keluar you tak reti nak survive. You tak reti nak bawa diri dalam masyarakat. Benda-benda ni penting. So ini yang kami fokuskan, dan pelatih-pelatih perlu juga sedar. Kadang-kadang dia bila masuk kemahiran dia ingat masak je kerja dia. Tidak, you kena faham, kita nak juga selitkan juga perkara-perkara ni. Disiplin kena ada, minat kena ada, fokus, yakin, positif diri, akhlak perlu ada, kesinambungan, kena ada kerjasama. You mungkin boleh jadi seorang tukang masak yang hebat, tapi kalau mulut you setiap kali yang keluar daripada mulut you perkataan-perkataan yang kesat pun orang tak suka. So kita kena ada balance dalam hidup. Ya, kita nak jadi seorang tukang masak yang ada keikhlasannya, yang dengan lemah lembut perkataannya, dengan pilihan bahasa yang baik. Sebab itulah industri. Sebab industri memerlukan pelatih-pelatih yang complete set, dia panggil complete set. Kalau kita buat kek, jadi kek dengan icingnya, dengan warnanya yang cantik, itu sebenarnya yang kita cuba buat, dan inilah yang diperlukan oleh pelatih-pelatih. Fokus ke arah itu supaya dia boleh keluar dan survive dalam dunia ataupun industri yang mencabar sekarang. Setakat itu saja Cik Saiful, perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Syah, terima kasih. Again Cik Syah ni bila bercakap dia punya semangat tu. Ini contoh kepada orang yang mengendalikan pusat latihan ni. Kita tak ni, kita yakin dan penuh percaya dia bergelumang dengan individu pelatih ni. Dia dah banyak tengok dia orang punya lagak, karakter dan sebagainya. Tu semangat tu timbul bila dapat peluang untuk mengupas dan bercakap ni, memang betul-betul berikan satu impak yang cukup bersemangat Okey, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Syah, sahabat saya. Sama-sama. Okey, seterusnya di sini kita ada beberapa soalan di sini yang dikemukakan melalui program ni Encik Azizul kita. Encik Azizul? Ya, masih. Okey, Encik Azizul, kita ada soalan di sini daripada Encik Syamsul Muhammad soalan daripada Encik Syamsul Muhammad ni, jangka masa yang diambil oleh seorang pekerja untuk menjadi seorang welding inspector, dan apakah kelayakan yang diperlukan? Boleh Encik Azizul? Baik. So, terima kasih Cik Syamsul yang bertanya. Okey, soalan berbunyi, berapa lamakah seseorang pekerja itu boleh menjadi welding inspector? Baik. Okey, untuk menjadi welding inspector, sekurang-kurangnya lah, at least kena ada pengalaman selama 6 bulan dalam bidang QC. Okey, tak semestinya dia pandai mengimpal. Tak semestinya dia pandai mengimpal. Dia cuma ada experience dalam bidang. Mungkin dalam jawatan QC ataupun QA, yang mana relate dengan code and standard, welding defect. So dalam masa 6 bulan, sekiranya dia fast learner, dia boleh menjadi welding inspector. Itu welding inspector stage yang pertama lah, level 1. So untuk menjadi authorized welding inspector,
welding inspector level 2 sekurang-kurangnya berpengalaman dalam bidang dalam bidang QC ataupun QA, sekurang-kurangnya dalam 5 tahun. Itu untuk authorized welding inspector lah, mana dia akan sign, mana sign dia laku. Itu yang sebab welding inspector tu bila sign je 7,000, 10,000 dalam tangan. So jadi untuk initial, untuk permulaan, untuk permulaan seseorang pekerja tu untuk jadi welding inspector, dia haruslah ada step. Bukan turun langkau terus saja. Maknanya pekerja tu perlulah menduduki peperiksaan, peperiksaan profesional, sama ada C-suite, ASNT ataupun PCN. Ataupun kita ada negara kita sendiri, SKM, Sijil Kemahiran Malaysia Welding Inspector. Yang dah diterima pakai di industri di Malaysia, contohnya macam Petronas. Sekarang ni Petronas dah menerima pakai sijil SKM Welding Inspector. Baik. Jadi dia punya tempoh masa tu adalah tu yang sebab saya cerita tadi, kadang-kadang orang yang tak ada SPM tu pun boleh jadi Welding Inspector. So berdasarkan dengan pengalaman dia. Tapi basic, basic untuk kita duduki peperiksaan level 1 sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan untuk jadi visual welding inspector. Mungkin itu saya menjawab. Cik Samsul mungkin boleh respon dekat mesej. Encik Aizul, alright, Cik Aizul tunggu dulu ya, ada lagi satu soalan di sini. Boleh, tak ada masalah. Ada lagi satu soalan di sini daripada Encik Jalaluddin Hamzah. Dia tanya berkenaan kod dan standard yang biasa diajar dan diamalkan dalam industri di negara kita. Dia kata kod dan standard yang biasa diajar dan diamalkan dalam industri negara kita. Boleh respon Encik Aizul? Silakan. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih tuan yang bertanya, Cik Jalaluddin Hamzah. Code and standard. Jadi code and standard ni kita ada banyak sebenarnya. Kita ada BSEN, kita ada American Welding Society, kita ada ASME, kita ada JIS. Standard ni adalah bergantung kepada klien sebenarnya. Bergantung kepada klien. Contoh klien hendak membina kapal. So kapal tu perlulah mengikut standard, katakanlah klien tu daripada US, American. So sememangnya dia akan follow kod AWS lah, American Welding Society. Tapi rata-rata sekarang, situasi sekarang di industri kita ni sekarang di Malaysia, kebanyakan industri sudah mula ikut kod standard BSEN. BSEN 3834. Itu adalah dia punya requirement dia. Kebanyakan industri di Malaysia lah. Tapi setengah kod yang lain, mungkin ASME ataupun AWS adalah bergantung kepada klien ataupun bergantung kepada produk. Tapi sekiranya kalau untuk institusi, BSEN ataupun ISO adalah yang terbaik lah, sebab dia untuk ISO ni dia punya association European. So mereka dah dalam satu association yang mana ISO dah diguna pakai dalam industri di dunia sekarang ni. Jadi BSEN lah. Kalau di negara kita, kebanyakan yang sekarang ni yang kita dah dealing dengan industri-industri di Perak, di Kuala Lumpur dan di semenanjung Malaysia, kebanyakannya diorang mengikut klien, tapi kebanyakannya dah mula mengikut BSEN ataupun ISO lah. Code standard yang digunakan pakai di industri kita. Baik. Terima kasih Encik Azizul. Ada lagi soalan ni. Ada lagi soalan, tetapi kali ini soalan saya rasa saya tujukan kepada Encik Syazah. Encik Syazah? Ya. Encik Syazah kita online. Encik Syazah, ada soalan di sini daripada Encik Kamarudin Muhammad ya.
daripada Encik Komarudin Muhammad yang bertanyakan tentang exam welding inspector. Exam welding inspector, soalan dia, selain daripada TWI, ada tak institusi lain yang menyediakan exam bagi welding inspector selain daripada TWI? Silakan Cik Sazah. Okey. So exam welding inspector. Okey, sekarang kalau dekat Malaysia ni memang top lah kan TWI ya. Tapi kita kena faham satu perkara. TWI adalah sebuah training center yang menjalankan program-program untuk welding lah. Sama ada dia start dengan welder, welding inspector dan juga engineer level lah. So TWI ada training center daripada UK. Dia menjalankan program-program C-suite lah sajalah. So persijilan itu adalah C-suite contoh, SKM contoh, PCN contoh kan. Lepas tu ASNT itu adalah persijilan. So macam TWI ni dia training center. Jadi kalau untuk welding inspector maknanya banyaklah macam dekat Ipoh ada satu ProWeld Training Center. ProWeld Training Center. Lepas tu dekat Niat sendiri pun sebenarnya boleh untuk kita jalankan program-program welding inspector. Kalau kita kumpul orang ada 5-6 orang jadilah. Kita boleh jalankan program dan certification dia adalah kita boleh pilih lah kita nak under apa, C-suite ke, PCN ke, nak under ASNT ke, terpulang lah. So boleh WhatsApp saya ataupun pada Encik Saiful ke siapa-siapa untuk kita bincang dengan lebih lanjut lah berkaitan, sebab dia terlalu general tau, terlalu banyak benda yang kita kena sampaikan lagi untuk wedding inspector ni. Okay, so harap menjawab lah. Ya, baik, terima kasih Cik Syazah. Okey, saya rasa kita dah sampai kepada penghujung sesi kita pada hari ini. Besar harapan kita pada hari ini ya untuk melihat peserta-peserta yang menyertai sesi webinar kita pada hari ini mendapat manfaat ataupun faedah daripada apa yang kita jalankan pada hari ini, khususnya kepada info-info yang diberikan, pandangan dan persepsi kita terhadap latihan kemahiran di negara kita ni, apa yang kita boleh ambil peluang daripada kemudahan yang telah sedia ada, khusus bagi saya tak sebut golongan, saya lebih suka sebut kepada mereka-mereka yang berminat dan cenderung dalam bidang kemahiran ni. Kenapa? Di Niat Oil and Gas and Marine Academy, saya ada testimoni pelajar graduan diploma ambil IT daripada universiti tempatan, daripada UKM dan sebagainya. Tapi mereka tak dapat pekerjaan. Akhirnya dia mendaftar dan dia belajar welding. Dan kemudian sekarang ni jadi welder. Dia jadi welder, ya. So maknanya di sini fokus kita, pandangan kita perlu jelas melihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam sektor latihan kemahiran ini. Dan perlu ada di sini apakah minat yang kita ada. Kita nak buat apa? Nak buat welding, nak buat masakan, nak jadi mekanik kenderaan, nak repair aircon dan sebagainya. Dan kita pilih bidang yang kita minat itu, kita mendaftar dan jalankan latihan. Dan apabila ini berlaku, kita telah tersedia seperti yang telah digambarkan tadi daripada panel-panel kita pun bercakap, latihan kemahiran ni dia punya proses lain sikit daripada akademi. Akademi you masuk kelas hari-hari, you belajar, lecture mengajar, kemudian you bersedia, you duduki peperiksaan, you lulus peperiksaan dan dapat grade yang bagus, dan bila interview you tunjukkan you punya sijil pencapaian dan sebagainya. Latihan kemahiran lain. Contoh kalau you belajar masakan, bila you interview di hotel kata you boleh masak apa? Saya boleh buat nasi lemak, saya boleh buat chicken chop, saya boleh buat steak dan sebagainya. Chef tu kata kalau saya suruh you masak nasi goreng sekarang boleh tak? Dia dengan confident dia akan cakap boleh, no problem. Pergi ke dapur, bagi bahan-bahan mentah yang perlu untuk buat nasi goreng tu, insyaAllah budak tu akan buat nasi goreng. Itulah kelebihan dan juga kelainan yang ada ya, yang kita nampak, yang kita boleh lihat dengan jelas pada hari ini, perbezaan antara latihan kemahiran dan keistimewaan yang ada dalam latihan kemahiran ini.
Saya rasa cukup sehingga di sini sahaja buat kali ini. InsyaAllah kita akan usahakan untuk sesi-sesi webinar seterusnya dalam masa yang terdekat. Sekali lagi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang menyertai program kita pada hari ini. Tidak dilupakan juga kepada 3 panel utama kita tadi yang sudi untuk bersama-sama, ya, iaitu Encik Muhammad Syazza Afrin daripada Broma Sdn Bhd, Encik Muhammad Hajizul bin Muhammad Anafiah daripada Excel World Sdn Bhd, dan Encik Muhammad Zakir Shah Mirban Shah, pengurus di Hazza Center of Excellence. Okay, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi